Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Oh, Waalaikumsalam Khairul. Waalaikumsalam Ifan. Selamat petang Minyam. Okey, baiklah kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam menyertai webinar kita di XM Malaysia. Jadi petang ini topik kita adalah sistem dagangan pendekatan holistik. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Suara Zul macam tak sihat? Sihat. Alhamdulillah sihat, Khairul. Okey. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saya, seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dah lebih daripada 20 tahun. Kita lihat dulu apa yang dalam pasaran semasa untuk sesi Asia nampaknya meneruskan sentimen yang agak lemah, negatif semalam. Jadi sentimen hari ini masih lagi lebih negatif. Kita ada tumpuan kepada kes COVID-19 yang meningkat di Eropah, di
apa dia di US menunjukkan peningkatan jumlah kes. Kita juga ada kebimbangan kepada hala tuju politik untuk US ke arah presidential election. Hari ini kita ada Perhimpunan Agung ataupun General Assembly dekat United Nations, dekat Pertubuhan Bersatu bermula hari ini. Jadi bagi saya ia tak ada dalam kalender, tapi hari ini kita mungkin ada something yang agak negatif, lebih negatif. Kita ada sentimen yang memang dah sedia ada negatif sekarang ni ke arah Europe Open dijangkakan tak berubah berbanding dengan penutupan semalam untuk Euro Stock. DAX nampaknya dijangka dibuka lebih rendah, dijangka dibuka lebih tinggi berbanding dengan penutupan semalam, but still negatif dalam futures dia. US futures are all showing negative numbers at the moment. Sentiment is still negative. Waalaikumsalam Didi. Kalau kita lihat secara besarnya, this is the move sejak daripada semalam. This is the move. So everything, termasuk Nasdaq ni yang buat kenaikan pada penutupan market semalam, but now everything sejak daripada buka market Isnin, kita nampak everything is going down daripada pembukaan di sini, daripada pembukaan market pada pada semalam lah, pada Isnin. Dan yang paling lemah nampaknya adalah silver dan juga kepada minyak. I haven't changed minyak punya kontrak. Minyak punya kontrak sepatutnya adalah kepada kontrak Oktober-November. Kejap, saya tukarkan. Minyak CL sepatutnya kepada kontrak November. Okey, jadi minyak tak dapat nak pergi lebih bawah lah. Okey, ni CLV, kita buang CLV kat sini. And then minyak will be CLX biru. Macam mana saya nak tukar dia? Okey, tak apa, nanti kita tengoklah. Nanti kita tengok. So, minyak yang biru ni sepatutnya saya colorkan dia sebagai color hijau. But kita ada commodity market yang melemah, kita ada yen dan juga US dollar merupakan dua mata wang yang paling kukuh, menunjukkan sentimen market masih lagi negatif. Kalau kita nampak USD JPY actually not really going anywhere, lebih kepada pergerakan sideways. Kita nampak untuk yen pair lebih lemah, dollar pair terutamanya untuk New Zealand dollar adalah lebih lemah. Ini adalah kepada ke arah RBNZ punya mesyuarat pada besok. So everything is showing bahawa correction yang berlaku di pasaran saham is still ongoing, is still nearing, hampir nak sampai kawasan tu, nak masuk tempat area support. Jadi Nikkei menunjukkan kelemahan semasa. This is what I mean. Contohnya untuk Nikkei, kita ambil chart kosong lah. Untuk Nikkei, so kalau anda tengok, basically kalau kita ambil ini, kita ingat tak yang kita ceritakan dulu, setakat ini penurunan dia pada waktu sebelum ni, kita ceritakan yang ini dulu. Okay, sekejap. It was dalam 5 wave, kan? Ingat tak kita ceritakan benda ni? 1, 2, 3, 4 dan 5. Ataupun kalau anda nak ambil sini pun boleh. 5. So dia tak boleh turun dalam 5 wave. Dia kena turun 3 barulah dia bounce. Dan setakat ini bounce dia 1, 2 dan 3. Dan kita jangkakan kat sini akan ada macam ni. Okey, untuk complete sebagai 11 wave. Ingat, apabila berlaku satu bounce yang melawan arah sebelum tu, ia adalah dikira sebagai 1. Maksudnya pengiraan dia 1, 2 dan 3. Anything adalah A, B dan C kalau correction.
Okey. Ataupun kalau anda nak lebih spesifik, dia adalah kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kita menunggu satu lagi low sebelum dia naik. Ingat, satu korektif pattern, jumlah lekuk-lekuk dia adalah 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Boleh faham? Ingat kita bincangkan yang ini masa dia tengah buat dekat sini, ingat tak? Okey. So pada waktu ni masih ada lagi at least satu lagi low sebelum dia dapat nak naik. Satu lagi low sebelum dia dapat nak naik. Okey. So paling simple anda nak lihat dia adalah anda tarik Fibonacci retrace extension menghubungkan tiga ni. Tak kisah apa dia punya ni, tapi itu dia. Dan kita dah masuk dalam area tu, but it could extend lower. Ni katakan satu low kat sini sebelum dia 3 wave ke atas. At least 3 wave ke atas. Jadi satu lagi low kat sini. Faham? Ini untuk Nikkei. Okay? Jadi sekiranya anda menjangkakan bahawa Nikkei, sekiranya anda menjangkakan Nikkei ni adalah yen. Basic dia, Nikkei turun, yen kuat. Nikkei tu adalah yen. Macam kita tengok dollar index untuk US dollar. So sekiranya anda menjangkakan Nikkei, boleh terlebih pula. Nikkei di H1, di time frame kecil, sedang membuat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3, 1, 2, 3, 4 dan sekarang ni tengah buat wave ini. Untuk lengkapkan wave ke-11 dia, jadi maksudnya untuk JPY anda jangkakan ada satu lagi kekuatan untuk JPY ataupun pair untuk JPY at least satu lagi kejatuhan dia. Ini adalah untuk XXX JPY. Faham? At least satu lagi, sekurang-kurangnya satu lagi kaki ke bawah. Okey. Ini adalah untuk JPY. Faham? Ini adalah untuk dia. Kita nampak yang sama. Anda tengok kepada lain-lain indeks yang besar seperti kita nampak untuk ES ni, inilah untuk S&P 500 di time frame yang sama. Jadi kalau anda tengok pergerakan semasa dia, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, ini bukan low. Diikuti oleh satu bounce dalam bentuk flat nampaknya. 1, 2 dan 3 dan kita ada penurunan. Kalau kita ambil kat sini pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and one more. Satu lagi. Ni mungkin dah habis. Satu lagi kejatuhan dia. At least satu lagi. So kalau kita lihat level dia, tak kisah macam mana anda marking low, at least sampai dekat area sini. Dia boleh trunket ataupun habis dekat sini saja, ataupun it could be doing this. It could be doing either dia turun kat sini and then bounce dan meneruskan pergerakan ke atas, ataupun bounce dan tak lepas high kat sini dan dia meneruskan this pergerakan. Okey. This low dan dan satu lagi ke bawah sebelum sama ada dia bergerak from here ataupun daripada this level. Sekiranya dia buat low dekat sini ataupun from this level. Either one. Sekiranya dia buat low kat sini.
Faham? Jadi itu adalah untuk E-mini futures ataupun S&P 500 futures. Kita nampak yang sama. Everything is the same. 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, ini ada high. So 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita tengok kepada ni, ini adalah wave 3. Faham? Ini adalah wave 3. Kalau kita katakan struktur ini sebagai apa, impulse ataupun sebagai motif ataupun sebagai satu apa trend, ini adalah wave ketiga. Dia yang paling besar. So maksudnya sekurang-kurangnya ada lagi ke bawah. Nampak? Okey. Ada satu lagi ke bawah. Jadi kita ada 5, 3 and another 5. Whatever way, anda boleh tandakan dia sebagai WXY, WX, A, B dan C. Whatever cara anda, whatever this, anda masih ada satu lagi kaki ke bawah. Tak kisah macam mana anda labelkan dia. Waalaikumsalam Rosti. Jadi we still have at least satu lagi ke bawah untuk pasaran saham. Bounce, sama ada bounce dekat sini, okay, movement macam ni, dan satu lagi, dia hutang satu lagi, belum masanya. Boleh short tak kepada indeks? No, anda sedang ada higher high. Maksudnya untuk yen pair, faham apa yang saya maksudkan dengan indeks ni? Jadi kalau anda jangka indeks masih ada pergerakan ke bawah, anda masih menjangkakan untuk yen pair ada lagi pergerakan ke bawah. Faham? Tetapi yang ini hampir sampai dekat area support dia. Hampir nak sampai. Okey? Bukan itu saja. Kalau anda tengok kepada saham-saham utama, sebab ini saham-saham utama inilah yang membentuk kepada indeks-indeksnya. Anda tengok Apple. Kita ceritakan Apple ni daripada dia dekat sini. Kalau tak silap saya, daripada dekat sini. Okey? Jadi dekat sini, kita tak ada divergence. Maksudnya ini adalah W, X, Y. Jadi kita kena ambil dia daripada dekat sini. Dan sini. Okey? So, dia dah masuk area support dia dan nampak dia bounce daripada 618764. If this one truncate dan terus naik, kita sini ada 3, 4, okay, 5, 6, 7, 8, 9 tak dapat. Faham tak? Dia tak dapat. Sini baru 1, 2 dan 3. Kenapa kita tandakan 3? Sebab sini tak ada divergence. Faham? Kita tak dapat tandakan dia sebagai 5. Okey. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak tak dia tak dapat? Dia kena 3, 7, 11. Jadi kalau dia naik pun another low kat bawah. Sama dekat sini ataupun dekat sini. Faham tak maksud saya? Khairul, boleh Gusmin? Jadi tak habis lagi. Kita still ada hutang ke bawah. Bukan hanya Apple, Microsoft sama. Sini tak ada divergence. Kalau anda ambil sebagai 5 pun sama. Kalau anda ambil dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5 or 1, 2, 3 pun sama. Masih ada movement ke bawah. Belum habis. Cerita sama. Kalau anda ambil dia sebagai 3, 1, 2, 3. Collection 4, 5, 6, 7. Belum. Belum habis lagi. 7, 8, 9, 10, 11. Another one. Microsoft is showing a bit more stronger punya bounce daripada ni. Sebab kalau ini sebagai 7, we might have habis kat sini. Kalau Microsoft habis, Apple pun akan buat satu test ke bawah lepas tu naik. Kat sini ya. Katalah Microsoft ni habis dekat sini dan meneruskan kenaikan, then index will do one low tapi very very short, very very sikit. Sini saja dan terus bounce, iaitu this move. Movement ini. Waalaikumsalam. Movement ini. Kiranya kita ada Apple ataupun ni Microsoft tadi,
Dia buat satu lagi low, then kita akan ada untuk indeks ni akan buat penurunan sehingga 1. Faham? 3136. Ya? Faham maksud saya? Jadi kita nak tengok pada open market nanti, pre-market, apa kat mana Microsoft buka. Ini boleh memberikan anda gambaran apa yang anda nak cari. Ya? Sebab kita nampak ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, we can be 7, 8, 9, 10. So we can do that. 11 habis kat sini, kalau dia naik, then Apple will be doing sampai sini je, lepas tu naik. Okey, sekiranya Microsoft ni tak membuat ni dan terus jatuh lagi, and then anda punya index ni will be doing yang nombor 2 ni. Khabar baik, Ronald. Thank you. Boleh? Kenapa? Sebab saham-saham ni lah yang membentuk indeks tadi. Apa kena-mengena dengan currency? Segala-galanya. Amazon, nampak? Semua cerita sama. We've been discussing about this seminggu lebih, 2 minggu kalau tak silap saya. Fahana, ingat kita pernah cerita benda ni. Sebab ini adalah apa yang membentuk indeks. Mata wang ni untuk transaksi membawa modal across border. Itu sebabnya kita ada foreign exchange. Jadi ia berkaitan. Anda tak dapat lari, saya trade euro je bang, saya tak peduli benda ni. Tak dapat. Anda kena tengok benda ni. Tak nak tengok benda ni tak apa. Anda boleh tengok kepada indeks sahaja. Nikkei sebab struktur dia semua sama. ESP ini lebih lemah, kita low. Sama juga kepada ni. Ni yang kita tandakan bila kita tandakan ni. Bila kita tandakan? Saya pun tak ingat. We were looking at one more low. Kita tandakan benda ni dekat sini. We are looking at one more low untuk FTSE ni. Jadi kita ada baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, then barulah kita jangkakan ada kenaikan. Jadi dia kena ada satu lower low lagi untuk indices. Faham? S&P 500 semuanya sama. Yep. Microsoft could be cuma 7 tapi Apple habis di 11. Yes. Dia tak perlu sama. Tapi arah dia will be the same. In other words, indeks anda tak short. Saham anda tak short. Belum masanya. Tak ada. Saham tak. The only thing yang anda boleh, kalau tengok kepada tech sector, kalau tanya saya, itu pun gambaran yang lebih besar. Cuma IBM. Siapa ingat saya pernah cerita pasal IBM ni? Because IBM ada lower low. IBM ni ada lower low, lain-lain tak ada. Tesla apa semua ni adalah higher high. Microsoft higher high. Apple higher high. The only satu-satunya yang ni anda boleh short adalah IBM. Ini saja yang ada lower low. Lain tak ada. Okey. Faham maksud saya? Kita ada lower low, higher low, lower high, lower low, higher high, lower high, lower low. So it is now bouncing. The only yang boleh short, even kalau ada tengok dekat besarnya, you are still not finishing dia punya equal leg. Dia tak habis lagi sampai sekitar 80. Satu-satunya yang anda boleh short. Ini pun saya tak recommend untuk short. Cuma dia ada setting, ada setup lah. Kita ada dekat sini, ada divergence, 5 wave, 3 wave bounce, dan kita baru saja ada break, 2, 3, 4 dan 5. Kita dah habis, kita dalam wave 3 dan 4 dan 5. Ni maksud saya.
Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bound 1, 2, 3. Kita ada 1, 2 dan we are looking at continuation of the 3, 4 dan 5 sebelum dia naik. Ini sahaja IBM. Lain-lain tak ada. Tesla higher high, Facebook higher high, Google higher high, Amazon higher high, Microsoft higher high, Apple higher high. And this is what pushing indexes ke atas, YM ke atas, ES ke atas, S&P 500. Faham? Dan kalau itu view kita kepada gambaran besar, of course di time frame kecil sedang melakukan correction. Satu lagi kaki ke bawah. Maksudnya untuk hari ini, I'm looking at this move untuk JPY pair. Contohnya seperti Euro JPY, it could be doing this move. Okay, one more move ke atas, lepas tu jatuh. One more. Okay, ini untuk Euro JPY. Kalau kita lihat kepada level dia, it is interesting sebab dia berada dekat dengan 1618. Kalau ini tak break, if this one doesn't break this one, then it will go banyak. Dia akan pergi banyak. Okay. Kalau kita tengok kepada time frame besar, daripada sini, this move dia punya structure bermula dari sini. Bukan mula dari sini, bukan mula dari sini. Structure yang ini, pergerakan ini daripada atas ni, dia bermula dari sini. Faham tak? Okay, itu structure dia kan. Jadi anda ambil Fibonacci retracement, menghubungkan dia. Dia sedang retrace pergerakan ini dan kita berdekatan dengan 618. Faham? Kita berdekatan dengan area 618 golden ratio dalam Fibonacci. Jadi if dia membuat pergerakan terus ke atas, ini akan gerak banyak. Yes. If you the one, you just let it be. You let it be. Kalau dia lebih daripada 1618, maksudnya this move will be like this. This one is 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. There will be another 5 wave ke bawah. Tak tembus ni dan ke atas. Okay. We are expecting higher bounce. If that happen. Higher bounce. Something like this. Boleh? Why? Kenapa? Because kita ada sequence high. Simple. Kalau kita tengok di higher time frame, higher lagi, kita masih tak habis this move ke atas. Tak habis lagi. Yang hujung ni berakhir dengan divergence. Nampak tak? Yang ini berakhir dengan divergence. So maksudnya kat sini kita ada 5 wave. Or whatever it is, dia adalah satu trend. Jadi dia kena habiskan this move. Dia punya sequence tak habis lagi ke atas. At least sampai kat sini. So Edward, if your position really goes, dia akan pergi banyak daripada sini. If it doesn't, this will be your wave 1, ini wave 2. Nampak tak kenapa ini wave 1, ini wave 2? Sebab sini ada berlaku divergence. Nampak? Okay. So if it goes daripada your tempat tadi, dia akan pergi banyak. So you are taking the risk of entering market awal, but no problem. Sebabnya itu set up. So kena stop loss, you look for another entry selagi all these thing atas daripada ini. Okay, nampak structure daripada sudut besarnya.
Okay, jadi di time frame yang lebih kecil, of course anda akan lebih banyak lekuk, lebih banyak lebih banyak cerita dia. But all this structure is still going up. Okay, still going up. I'm looking at seperti saya katakan tadi, this move, one more leg ke bawah, satu lagi kaki ke bawah sebelum dia pergi ke atas. Satu lagi kaki ke bawah. Then it could be going at least 3 wave ke atas. No problem, no problem. Okay. Then this will be this move. Dan dia punya Fibonacci, kita tunjukkan tadi. This one. This one. It will be very close. Kalau dia tak hit 1618, then from here, there is a potential untuk dia pergi jauh. This move adalah sama dengan ES tadi, sama dengan ES, sama dengan YM yang habiskan last wave. Nikkei yang habiskan last wave. Benda sama. Nampak maksud saya? Nampak kan? Okay? Boleh? Okay, whatever it is, this lower time frame is still doing a correction. Whatever it is, the lower time frame dia sedang buat correction. Dia sedang buat correction. This move, correction. Di 4 hour, ini adalah cuma correction. Support dia dekat sini. Unless level ni break, dan kita ada continuation ke bawah. Okay? The most important is you know where you are. You know where you are. Okay. Untuk JPY. Masih lagi kata kecuali GDP JPY. Okay. Ada soalan untuk indeks? Ada apa-apa soalan untuk indeks? Indeks secara keseluruhannya di lower time frame masih ke bawah seperti yang kita ceritakan dalam webinar semalam. Jelas? Jadi sekurang-kurangnya satu lagi kaki untuk indeks ke bawah. Kita expect bounce a bit hari ini sebelum dia jatuh. One more. Clear? Okay. Jadi kalau kita expect ni, dan kita akan expect untuk JPY pair. JPY pair sedang melakukan pergerakan ke bawah di lower time frame. Nikkei tu adalah yen. Seperti saya sebut tadi. Nikkei itu adalah yen. Sebab anda nak tengok yen apa? Yen UJ ke, EJ ke, GJ ke apa? Dia tak ada. Dia ada basket dia. Tapi that is not a reference punya that one. So Nikkei is yen. Okay. So kita ada indexes yang sekurang-kurangnya satu lagi. Yen pair, one more ke bawah, and then we expect at least 3 wave daripada kawasan support dia. Okay, this is untuk yen. Saya tak ada untuk bursa, tak ada. XM tak ada bawa bursa, so saya tak ada buat untuk. Saya sendiri personally saya ada buat, tapi sebab kita buat webinar di XM, jadi saya tak ada komen ataupun tunjuk apa-apa mengenai bursa. I do the marking, tapi tak untuk XM punya webinar. Sebab XM tak bawa bursa. Okey. Jadi ini adalah untuk yen pair masih lagi ke bawah. I'm expecting a bounce. Kenapa saya expect bounce dekat yen pair? Because we are expecting this move ke atas untuk UJ. This move untuk UJ sebelum dia jatuh lagi. Okay, we are expecting this move untuk UJ. Boleh? Indeks bagi dividen. Okay, sini kita ada lower low, nampak? Okay, we are expecting ini dan satu lagi kaki ke bawah.
Satu lagi kaki ke bawah. Tak dapat, dia tak dapat nak habis. Dia kena 7, 3, 7, 11. Tak dapat. Macam mana pun tak dapat. Dia tak dapat, tak cukup. 1, 2. Ni 1, 2 dan apa, you might count this 3, 4, 5, 6. One more. Dia kalau broker luar ni nak kata legal tak legal, it is not operating dalam Malaysia, Gusmin. You are doing transaction di mana server dia luar Malaysia. So selagi transaksi anda di luar Malaysia, dia ada grey area kat situ lah. Okey, ini untuk UJ dan untuk Yen Pay kita expecting satu lagi kaki ke bawah. Okey, kalau tak ada soalan untuk Yen, kalau tak ada soalan untuk indeks, kita lihat kepada dolar. Okey. Jadi ini adalah untuk shorter term untuk Nikkei. Masih lagi kaki ke bawah. We do expect dia buat wave 2. Ini adalah nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5 kecil. Lepas tu kita expect 2 bounce sebelum dia jatuh balik. Wave 3, 4 dan 5 jatuh ke bawah. Maksudnya macam ni. Kita expect dia buat macam ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita expect 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Itu je. Ini adalah untuk Nikkei dan lain-lain samalah. Okey, kalau tak ada soalan untuk indeks time frame kecil, saya tunjukkan yang inilah. ES masih lagi ke bawah, DEX masih lagi pergerakan ke bawah. But I'm expecting this bounce sebelum jatuh lagi ke bawah. One more sebelum dia naik ke atas. Belum masanya untuk masuk. ES, YM masih lagi pergerakan ke bawah. Okay. S&P 500 masih lagi ini mungkin a bit that one. Sebabnya dia tak nampak connector dia. Sebab X ke Y ni akan ada 3 wave kan. Jadi kalau kita lihat kepada ni pun tak nampak. It could be this one. Yang berlaku sekarang. So satu lagi ke bawah. Apa-apa hal pun indeks anda belum long. Belum masanya. One more leg ke bawah. Okey, untuk dolar. Ini adalah untuk dolar. Where kita lihat ini sebagai satu diagonal. Ini macam mana pun sekarang ini wave 3. Ini yang tertinggi. Okey, jadi kita ada 1, 2, ini mungkin A, B dan C ataupun ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. It looks like ini sebagai satu diagonal. Maksudnya sini adalah 1, 2, 3 A ataupun 1, okey. 2, 3, 4, 5 sebagai A. Lepas tu 1, 2, 3. Belum masanya. Then waktu ni anda short dolar. 3, 4 dan 5. This is the time anda short dolar. Masa ini. Okay. Jadi kalau kita jangkakan this move dan ke bawah, there will be some bounce untuk gold fund. Dan lepas tu gold lemah lagi. Masih lagi. Ini untuk dolar, euro, USD will be more or less the same. Ini adalah 1, 2, ini wave 3, 4 dan 5. Nampak? Sebelum dia bounce 3 wave dan 5 wave ke bawah. Sebab sini kena ada 3 wave. Sini kena buat macam ni. Baik. Kenapa tak nampak? Okey. Macam ni. It will do this. Okay, I'm expecting a higher rate one. Ramai akan kena trap kat sini, dia pergi buy dolar. Ni adalah untuk euro USD. Masih ke bawah. Belum masanya untuk anda long euro USD. Belum. Masih lagi ke bawah. Kalau anda swing, then you can look for position dekat sini nanti.
untuk Euro USD. GBP USD, it is showing weaker. That one, ingat seperti saya sebut, satu-satunya pair untuk US dollar yang anda boleh long dollar adalah GBP USD. Okay, so anda tunggu this break yang kita tandakan semalam. Semasa ini adalah wave 3 yang ini, dan sekarang ni tengah berlaku divergence kan, nampak? Yang mana ke bawah sebab tak cukup kaki atau ada high low kan. So anda tunggu this break dan masih divergence, anda tunggu 3 wave. This is what we are waiting for. 3 wave, anda boleh short. Pair US, pair dollar sebelum GBP tadi, ada lower low. Dollar index ada lower low. Movement ni adalah retracement daripada ini. Ini lower low. Dan ini tak habis lagi, nampak? Kalau kita ambil Fibonacci dia sambung, ini ke atas sini lagi, baru dia short. Ni. Dia lower low, higher high itu je. Kalau kita ambil Fibo, dia tak habis lagi ni. Tak habis ke atas lagi lah kan. Okay. So it's either daripada kawasan ini dan terus jatuh, ataupun it will go to full one. The safer, that one is for you to wait until one. Boleh nak kira tak cukup kaki daripada atas ni. Apa-apa hal pun ini 1, 2 dan 3. Dia retracement always 3. Cumanya kalau kita nak kira dalam-dalam dia, dia mungkin 7, 11, 15, 19, 23, 27 dan lain-lain. Tapi it's still 1, 2, 3. A, B dan C. Or whatever W, X dan Y. Masih ada lagi ke atas sebab tak cukup. Yang macam mana yang pula? Dia sama je. 7 wave is, kalau anda zoom out, dia jadi 3 wave. And 11 wave, anda zoom out, 3 wave. 2/3 wave, anda zoom out, dia 3 wave. Sama je. Asas dia, ingat, asas dia benda ni je. Asas dia benda ni je. Asas kepada benda ni, ini je. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Itu asas dia. Dia tak lari daripada tu. Dia tak akan lari daripada tu selagi dia tak break bawah ini. Itu je asas dia. Anda tahu yang ini, anda dah cukup dah asas sebenarnya. Cumanya ramai yang risau setiap level sebab ramai cuba trade setiap lekuk. Kalau anda cuma trade yang kat hujung ni, anda okey. Kalau anda cuba trade kat sini, anda trade kat sini, anda trade kat sini, anda habis. Itu je. Ramai trader dia cuba trade, oh ni boleh buy sekejap, ini nak sell lagi. Kalau anda buat benda tu, saya jamin anda gagal. Saya jamin anda gagal. Itu je. Anda cuba nak trade internal, sideways market, saya jamin anda gagal. Saya bagi tahu betul. Saya bagi tahu betul. Tak dapat. Memang tak dapat. Setiap lekuk buka chart, indikator overbought, oversold, anda cuba trade dia. Habis. Anda nak cari oversold bila berlaku ekstrim kat sini. Itu je. Kalau anda cuba trade ni kat sini, buy dulu, ini sell nanti, saya jamin anda gagal. I can give you guarantee that. Jap. Okay, don't trade every nook and corner of the market. Let the price comes to you. Okay, so we do expect US dollar ni untuk habiskan this move ke atas sebelum dia jatuh.
So a bit more strength untuk US dollar. Because it is showing clearly in every chart. Dalam semua chart. Tak habis lagi ke bawah. GBP US dollar, anda nak tunggu this break. 3 wave, anda short dia. Sebab ini 5 wave. Okay. AUD USD, sama. Tak habis lagi. Nampak tak? It's all sama. Market yang sama. We do still see US dollar punya strength. We do still see yen punya strength. And we do still see indexes punya weakness. Tapi bukan untuk nak long US dollar. Kecuali against GBP. Faham? Semua sama. Kita nak katakan tak macam mana. Sebab dia semua satu cerita. Everything sama cerita. This could be A, B and C tau. Untuk NZD US dollar ni, it is showing a probability bahawa dekat sini kita ada satu, instead of sebagai wave 5 habis kat sini, ini mungkin sebagai satu flat. Sebagai satu flat. Tapi apa-apa hal pun, kita expect 5 wave kat sini. Itu saja. Kita nak tengok dia berakhir dengan divergence. Okay. UCAD atas ni anda cari untuk short. UCAD. Ya. Di sini, yang dekat sini, kita berakhir dengan divergence tepi dia. Okay. 1, 2. So, anda akan cari untuk short daripada kawasan sini. Itu dah saya kongsikan dalam market outlook lah. Anda cari untuk short daripada dekat sini. Yeah. Short action dekat sini daripada kawasan ini adalah sama dengan apa? Sama dengan indeks tadi sampai kawasan support. Dia sama je. Kanada dolar apa kaitan dengan indeks? Kanada dolar dipengaruhi oleh pergerakan minyak. Jadi sekiranya indeks mengukuh, ekonomi cantik, itu je, permintaan kepada komoditi meningkat. Inflasi naik, mata wang negara komoditi akan meningkat. Itu je. Faham? So, dollar pair masih ada lagi USD masih ada lagi pergerakan ke bawah. Still ada pergerakan ke bawah. Boleh? Okay, but it is also nearing support. Everything is there. Everything is there. Tapi anda kena faham, anda berada dekat mana market sekarang. It's not the same pada waktu anda trade pada awal permulaan recovery untuk COVID-19. You have to understand where you are. Di mana kita berada pada divergence. Nampak? Bukan dekat Nikkei saja saya tunjukkan kepada anda. Ini adalah untuk ES. ES, this is wave 3. This could be your wave 4. Dan melakukan satu lagi. Sini wave 3. S&P 500. Benda sama. SPX. Ini high. Nampak? Ini adalah wave 3. Ada yang kata mungkin bang, tapi ini mungkin menjadi flat. Mungkin. Boleh. Sebab dia tak lepas daripada 1618. Kita tak dapat tolak kemungkinan bahawa ini adalah satu flat. Flat ni maksudnya kat sini kita ada 3 dan 5 jatuh banyak. Kalau dia expanded flat, dia boleh jatuh bawah-bawah ni. Kalau itu berlaku, anda akan ada company seperti Bank of America, American Airlines, semua tu bankrupt. Simple. Kalau itu berlaku, kita akan ada company-company seperti JP Morgan. JP Morgan yang akan buat this move. Kalau itu berlaku, JP Morgan akan pergi kepada $50. Kita akan ada Bank of America yang akan saham dia, JP Morgan tu equivalent to Maybank kalau kat Malaysia.
yang akan saham dia akan mencecah berapa dolar je, $11. Unheard of. Kecuali pada waktu yang waktu China tengah hentam harga minyak sampai berapa dolar. NPL semua tinggi. Tapi kena faham, reaction daripada Federal Reserve, stimulus package daripada government is more than what happened pada waktu 2007, 2008, 2009 punya economic meltdown. It's not the same. Pada dulu 800 billion semasa Obama kan. Sekarang ni it's more than 6 trillion. Kalau kita ambil campur Fed dengan Federal Reserve, we are talking about 9 trillion. Ekonomi hilang tak banyak. Respon daripada Fed, daripada government more than kehilangan GDP. Itu kita pernah kira dulu kan. I think I still keep that one. Mana kita punya ni, supply demand, system node, triangular arbitrage. Saya cari dia punya ni. Smart money, how the economy work. Market. Saya tengok ada tak. Saya cari nota dia. I think I keep the ni. I think I do keep the saya tengok. Ni dia. Okey. Di mana kita ada kehilangan ekonomi US untuk kuartal pertama ni yang lama. Ini yang lama. Market and I try to see whether saya simpan tak nota tu. Did I keep that notes or not? Yang kita kira GDP US, maksudnya kehilangan ekonomi, kehilangan jumlah dalam ekonomi. Tak dapat nak buka pula file. Okey, tak apa. Kehilangan dalam ekonomi, kehilangan dalam ekonomi is not as big as kehilangan yang respon daripada Dewan. So, I don't see that this one will move to this. Unless something major berlaku lah. Unless something major berlaku. Sebabnya kita ada benda-benda seperti ES yang membuat higher high. Kita ada Nasdaq yang membuat higher high. And now is doing correction. Don't overreact. Saya nampak ada analisa, wah ekonomi hancur. Kalau tengok Bloomberg, kalau tengok dekat Reuters, wah waktu ni lah nak jual news kan. Ekonomi habis. Kalau kita keluar cerita bagus, orang tak beli news kita. Kalau kita keluar cerita yang tak elok, orang nak tahu kan. Itu sifat manusia. Kalau berita bagus, kalau cerita tak elok, apa jadi kan. Benda-benda macam tu lah. So, this is a blip dalam correction. This was COVID-19 and this is a correction of this move. It's nothing new. Of course, market akan reset dan kita ada wave 3. Nampak? Ini high-high. So, you are expecting satu correction. Itu je. You are expecting satu correction. That's it. Ini adalah wave 3 dalam structure yang ini. So, this is wave 4 and you are waiting for one more high. Faham? Don't overreact. It might go lower. It might go here. It might go here. Then, baru dia naik. But don't overreact. Oh, habis. Yen pay, semua kita sell. No. Gold, kita sell. No. Not the time. Not the time. Don't overreact. Faham? Lihat daripada gambaran besar. What is happening? So that's what my point is. Is still a correction dalam market. Where kita nampak untuk dolar punya strength temporary, yen punya strength temporary. Faham? Okay. USD JPY kita ada lower low.
Still one more high sebelum jatuh ke bawah. Untuk gold. Mana saya punya ni? Sini ada. Okey, kalau kita tengok kepada pergerakan harga minyak. Okey, ni saya tak updatekan lagi untuk minyak punya ni. Kenapa dia tak ada? Lah, mana pergi saya punya drawing semua? Jangan hilang dah. Mana pergi drawing semua? Jangan dia hilang pingsan. Oh, saya buang dia. Okey. Kalau hilang tu pingsan. Saya pernah hilang sekali semua. Kena lukis semua balik. Wah, satu hari jugalah. Yep, thank you. So, untuk minyak, we are looking at sama, where I'm expecting 3 wave, ataupun ini dah habis, it could be doing here. Whatever is, anda tak buat apa. Untuk minyak, you are not buying, not selling. Nothing yet. Anda tunggu this wave habis. Sebab ini bukan daripada higher high tau. Tapi if you are trading it, it's more kepada long. Sebab apa? Indeks naik ke atas. Okey. Ini adalah untuk copper. Ini untuk copper. Copper unless ini ke bawah ni. Okey. Kalau tak, you are not I'm not going to trade dia. Okey. Kalau dia ke bawah ni, kalau dia ke bawah daripada 2 ni, maksudnya 5 kita dah habis. Itu je. Ini adalah untuk copper. And then you are waiting untuk wave 2. Yang ini nanti anda standby duit. Ni something yang anda boleh simpan. Trade dan simpan untuk copper. I don't foresee dia sampai had sini lah. I'm looking at 2.9 something kat sini. 2.9. Waktu ni saya tak dapat nak bagi level dahulu. Let market shows us the level. Gold. Masih ke bawah untuk gold. Sideways market. Gold. Ni shorter time frame kalau nak tengok kepada ni. Sebab itu saya tak kongsikan yang ini tau. Ramai yang cuba untuk trade every 1 hour. Jangan. Sebab tu saya tak kongsikan H1 dekat market outlook lah. Lepas tu tanya saya apa update. H1 ni, anda cari dekat ekstrim. Jangan trade yang setiap lekuk. Jangan. Saya beritahu tu, jangan. Anda tak lama dalam bidang ni kalau anda buat benda tu. Duit duk habis. Hari ni buat banyak, besok habis. Hari ni buat banyak, besok habis. Tunggu dia buat ekstrim. Ekstrim adalah bila dia habis count dan anda ikut. Itu saja. Itu saja. Unless dia break A ni, kalau anda nak dia buat 5 wave, break A, naik 3 wave, anda short untuk satu intraday trade. Lain daripada tu, you are not trading it. Tengah-tengah ni anda tak touch dia. Kita dah cerita, ingat tak? Saya bagi tahu waktu dia dekat sini. Di sini kita akan nampak kejatuhan banyak. Ingat tak? Di sini kita akan ada kejatuhan banyak sebab dia wave 3 dalam 3. Itu berlaku semalam. I know about it. Jelas daripada sudut price action. Tapi saya tak trade dia. Because trade menggunakan sistem anda. Don't try to trade every nook and corner. Sebabnya, saya ingat Khairul tanya kan, kenapa kita tak masuk? Stop loss kat mana? Your stop loss will be high. Sini. TP kat mana? Tak berbaloi. Risk reward dia tak berbaloi. Don't do that. Fikirkan risk reward. Anda tak nak berjudi, anda fikir benda tu. Fikirkan pasal benda tu. Sama juga silver. Silver is more that one. Silver I'm expecting 2 leg ke bawah. Ini 5, ini 3, lepas tu diikuti oleh another 5 ke bawah. Boleh? So
So we are expecting this. Di sini adalah satu flat. Look like flat. Or even kalau dia membuat satu W, X dan Y. Dia membuat satu, bukan flat, sorry. Ini adalah satu zigzag. A, B dan C. Here, masa ini saya pernah tunggu. Saya dah pernah cerita. Ini adalah masanya anda honeymoon. Janganlah, jangan. Sebab itu saya tak kongsikan H1. Sebabnya ramai cuba untuk, because there is a lot of things that can happen here. Jangan. We could have finished ni sebagai running flat ataupun sebagai W, X dan Y. Dah lain lagi jadi kat sini. Don't. Trade dekat extreme. At least 3 wave. Di sini, we are actually at least 3 wave ada dapat lock position. Okay? Gold ada soalan? Silver ada soalan? Masih ke bawah, but you are not trading it. I keep on saying that. Masih ke bawah. Untuk gold, disebabkan oleh USD strength tadi. Okay? Don't trade every nook and corner. Because it could finish just sini saja, lepas tu naik ke atas. But you are waiting untuk extreme level. Okay, Euro AUD masih ke atas. Untuk Euro AUD, if Euro AUD ni break atas ni, anda short dia. Break atas 4 ni, anda nak tengok satu connector jelas. You want to see very clear connector. Pada waktu ni tak ada clear connector. Tak ada. We could have ini sebagai connector dia. Ini sebagai connector dia, tapi itu tak jelas. Kalau ini dah masuk. Tapi I don't foresee wave 2 tu buat connector macam tu. Okay, ni belum. Anda tak trade dia lagi. Anda tunggu satu connector je. Connector yang jelas, maksudnya, bila anda tarik trend line, dia break. Itu je. Waktu ni tak ada. Sini break trend line, tapi dia tak jelas sangat. Kan? Anda tunggu yang jelas. Maksud jelas macam ni. Dia buat macam ni. Ni dia buat. Tak jelas macam ni. Then, anda tunggu dia break up sini. Then, anda tunggu anda tarikkan Fibonacci, anda tunggu 100% untuk short. Itu adalah Euro AUD. Geram, jangan geram. Okay, Euro GBP. Euro GBP, C sini anda long. Euro GBP. Okay, Euro GBP, C kat sini anda tunggu price datang kat tempat anda. Ini adalah ekstrim daripada higher high. Nampak? Ini ekstrim daripada higher high. Kita tengoklah. Yang ini. Nampak? 5, 3, 5. Tunggu long daripada situ. GBP AUD. GBP AUD kalau dia buat double, if it does a double, 1, 2, 3. Ini X. Sini, anda short. Maksudnya 4 kita dekat sini. Boleh? Okey. Ini adalah GBP AUD. Pilih sama ada GBP AUD ataupun GBP NZD. GBP AUD giving you more juga. GBP NZD is only wave 2. GBP AUD ni. Kalau dia buat double, you short it from here. Saya dah letakkan alert tu. Kalau dia naik, then saya akan kirakan Fibonacci macam ni. Masa ni tak dapat nak kira ni. Tak boleh tembus lagi atas ni. Then, anda akan short dia daripada sini. This will be the position. 1, 1618 dan TP kepada ini. Sekurang-kurangnya adalah kepada ini. Sekurang-kurangnya. Okay. Waktu ni dia tak memberikan 1-3. Sekurang-kurangnya. Okay. Dia tak berjaya buat low apa lain,
then anda tunggu sekali lagi wave 2 nanti untuk short. Kita masuk dahulu yang pertama kalau dia buat 4. Euro GBP. Kita tengok Euro GBP. Belum. Tunggu dia break A dulu baru kita dapat kira. Tunggu dia break A kat sini baru kita dapat kira wave 4. Faham kan? B dia tak habis lagi. B dia mungkin kat sini baru dia turun. Dan baru anda dapat kira Fibo dia. Dia dikira daripada 3 ni kan. B tu tak habis lagi. B, katalah B kat sini. Dan baru anda dapat kira ni. Ini B tengah jalan. Dia B dikira habis kalau dia buat low kat sini. Dan kita akan katakan Y ni habis kat sini. Ini tak habis lagi. Okay. So GBP AUD, Euro GBP, dua tu dan GBP US dollar, dia kena habis pergerakan tu dulu baru kita dapat nak kira dia. Dia tak habis nak kira macam mana kan, nak letak Fibo kat mana. Ini tak habis lagi. Ini baru nampak. Ini A, ini B. So ini mungkin ke atas sikit ataupun ini konektor dia A atau B. Tapi apa-apa hal pun ini tak nampak. Tunggu dia break kat bawah ni baru kita katakan B ni. Kalau dia turun daripada bawah, sini Y, sini A, B dan C kan. Kalau dia buat satu high lagi, sini Y. Okey. Tapi apa-apa hal pun dia kena break sini baru kita tahu B tu habis. Dan barulah anda letak limit order, tak payahlah nak menghadap. Letak je alert kat sini. Lepas tu tunggu alert keluar, buat kerja anda kan. Cuci baju ke, sidai kain ke kan. Jangan duk menghadap satu-satu candle. Okey, kita break dahulu. Saya rasa cukup komplit yang saya cukup apa kita lihat hampir keseluruhan kepada pasaran. Kita break dahulu selama 5 minit dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, London buka lebih tinggi nampaknya. So, we do expect satu bounce. Seperti saya katakan tadi, we are expecting satu bounce dekat pasaran saham sebelum dia meneruskan penurunan. Or, the penurunan could be dah berlaku. Apa-apa hal pun, you are not entering here untuk long atau short. Tunggu dia habis satu pergerakan ke bawah. YM pun sama. One more leg ke atas sebelum dia jatuh ke bawah. Belum masanya untuk anda masuk. Okay, belum masanya. Okay. Any question about the market? I think ini cukup lengkap kan. Nikkei masih ada satu lagi kaki ke bawah. Yen pair satu lagi kaki ke bawah. But everything is nearing support. Dan dollar pair pun masih lagi satu lagi kaki ke bawah. Maksudnya Euro USD apa semua tu. Euro USD masih ada lagi movement ke bawah. Tak habis lagi. Okey, clear? Gold masih lagi ada movement ke bawah. Masih ada lagi movement ke bawah. This bounce belum lagi anda masuk. Tunggu dekat area bawah ni. GBP US dollar baru saja keluar alert tu. GBP USD kan senang kalau anda trade macam tu, tak payah anda nak tunggu kan. Tunggu alert. Jadi ini break. Jadi anda tunggu 3 wave. Anda tunggu 3 wave. 3 wave dia, anda short. Faham? Kita tengok sekarang ni, kalau ini membatalkan divergence, ini masih wave 3. Kalau dia tak terbatal divergence, anda tunggu habis, tunggu 3 wave bounce, sambungkan line ini. Ini adalah wave 2, sambungkan dia kepada 4. Anda tunggu 3 wave daripada ini. Buat benda simple lah, kan? Buat benda simple. Anda tengok dia punya ni masih divergence. Kalau dia tak berlaku divergence, ini masih wave 3. Tunggu bounce daripada, sebab anda nak sambungkan 2, kenapa anda tunggu wave 3 tu habis? Sebabnya anda nak sambungkan 2 dengan 4. Jadi barulah anda dapat masuk. Kalau ini 3, sini baru 4, anda tak masuk lagi. Kan masuk 5, dia bounce naik ke atas. Kena stop loss, lepas tu jatuh. Faham? Okey? Simple kan? Dia kena habis 5 wave, habis dengan divergence. Sambungkan trend line 2 kepada 4. 3 wave yang anda nampak dengan mata. Nampak dengan mata macam mana rupa dia. Then anda tarik Fibonacci. Lepas tu letak entry limit order dekat 100%, stop loss atas sikit daripada 1618. Benda tu je. Ulang benda tu. Ini ada lower low. Ini ada lower low daripada 5 kat sini. Okay? Simple. Buat benda simple. At the moment, kita tunggu dia punya bounce, dan kalau ada malam nanti, saya akan berikan label di dalam Outlook. Nampak macam mana apa yang saya perhatikan dalam market? Okay? The only satu-satunya pair dolar yang anda boleh long dollar adalah GBP. Sebab GBP ni lemah. Okay? A better trade will be GBP AUD. A better trade will be Euro GBP. Okay? Kalau tak ada soalan, dan kita masuk ke topik kita, iaitu melihat kepada sistem dagangan pendekatan holistik. Jadi semalam kita dah cover dalam webinar 1 mengenai kepercayaan, mengenai pembentukan satu kepercayaan yang jelas dalam trading. Jadi untuk hari ini kita akan melihat kepada sistem. Dan saya juga telah menyentuh semalam mengenai objektif yang jelas. Bentuk satu objektif yang jelas, kewangan, bentuk kalau jadi, apa yang anda nak buat, ke mana pergi duit. Kalau tak jadi, bilanya anda nak berhenti. Okay? Sekarang ni, hari ni kita akan sentuh mengenai sistem. Trading, anda tak trade market. Anda trade sistem anda. Anda tak pandai trade. Anda cuma pandai nak ikut teknik anda.
Faham? Jangan pandai trade. Jangan. Ya. Oh, ni Powell, ni apa, jangan. Anda cuma ikut benda yang sama, analisa yang sama, setiap hari anda buat yang sama. Disiplin yang sama. If you've been listening to me for years, anda akan dapati saya cerita yang sama. Cumanya saya tambah supaya then tahun ni basically the whole system yang saya guna pakai dalam trading, anda dah nampak. Simple system, higher high, lower low, correction, impulsif, kita nak cari retracement, ikut trend. Itu saja yang saya buat. Dan kita gunakan correlation. So, yang pertama anda buat adalah lihat kepada diri. Dalam pembentukan sistem, anda kena lihat. Yang pertama, anda kena lihat kepada objektif, modal dan masa yang anda ada. Sebab ini akan menentukan time frame. Time frame mana nak trade? Semua time frame yang sesuai kepada anda. Yeah? To me, an ideal picture lah bagi seorang full-time trader. If you are doing this sebagai satu full-time trader, you are not trading satu time frame. Sebab anda ada depan chart. Kalau anda buat dia sebagai full-time, what you can do is kepada time frame. This one may be your TF15 or TF30 or TFH1. This one will be your daily chart. Dan this one will be your weekly. This one yang position anda nak pegang lama. Tapi what you do is anda letakkan satu allocation. It could be the same technique ataupun different technique. Kalau anda ada lebih dari satu teknik, that one, anda boleh bahagikan dia. Ataupun sama teknik kepada time frame yang berbeza. Okay? Ini adalah apa yang anda akan pegang lama. Ini adalah untuk anda swing dan ini adalah untuk anda intraday contohnya. Ataupun short term swing contohnya. Ada hari, tak ada setup, anda tak trade. Okay? Itu saja. Cari yang sesuai kepada masa anda. Pastikan anda ada position sizing model untuk setiap satu benda ni. You can follow one position sizing model. Kita akan ceritakan selepas ini mengenai position sizing model ni. Tapi kunci dia adalah ini. Dan bentuk satu cerita market yang anda faham. I've been talking about market dynamic for the last 7 months. 8 months kan, 8 bulan saya dah ceritakan mengenai market dynamic ni, di mana kita melihat kepada apa yang mempengaruhi pergerakan dalam pasaran. Dan what you do is anda cuma manage, anda jangan pandai trade. Trader kalau jumpa, ni nak naik, ni nak turun, ni nak naik, ni nak tak. Anda cuma kerja anda jaga duit, anda toke dalam bisnes online anda kan. What you do is you are managing. Saya buat dia setiap 3 bulan. 3 months. Kita dah ceritakan benda ni, kita akan ceritakan benda ni selanjutnya dalam webinar lain. Kali ini cuma kepada sistem dulu. So semalam kita dah cerita mengenai kepercayaan, membentuk kepercayaan kepada bidang dagangan, kenali diri anda, cara anda dengan duit. What you want is to form an investor mindset. Jadi kalau jadi duit, nak jadi ke mana, nak buat apa. Kalau tak jadi duit, apa anda nak buat. Anda tahu apa, dalam setiap masa anda tahu what to do with your money, with your modal. Okay? Objektif yang jelas dan anda track sistem anda punya prestasi. Bentuk sistem dagangan anda di mana penekanan adalah kepada pengurusan dengan setting objektif clear, pengurusan risiko dan mengikut satu position sizing model. Trading, do something simple. Cerita market yang sama yang anda faham. Yang anda faham. Indeks, yen dan US dollar. Faham kan tiga ni, you are somewhere already. Aset yang orang beli, indeks adalah kita gunakan indeks untuk mewakili aset-aset harta lah, saham, bond,
apa semua tu aset. Jadi saya gunakan indeks untuk nak tengok dia. Apa berlaku pada dia. Kalau orang tengah kumpul reta, itu adalah ekonomi yang tengah bagus. Orang membeli aset, indeks naik, saham naik. Kan? Dan sekiranya itu berlaku, then kita akan ada yen yang makin turun, dollar will go sideways. Salah satu kena sideways pada setiap masa. Okay? Sekiranya indeks ni jatuh, orang tengah keluar daripada position dia, yen akan naik. Dolar sama juga sideways. Dan apa, dollar is a lot of the time, dollar will be quite neutral sebenarnya. Kalau kita ada indeks yang tengah naik, jadi kita akan ada Comdols yang tengah naik. Comdols tengah naik. US dollar will be weaker against AUD, NZD dan CAD. Itu je. Jadi itu cerita market dia. Fahamkan market type. Adakah anda melihat kepada market yang tengah trending ataupun anda tengah melihat market yang tengah sideways? Trade the trending market. Trade trending market. It give you volatility. It give you momentum dalam position anda. Dan kaedah exit simple, kaedah entry yang simple, kaedah exit yang lengkap. Kompleks. Jangan ada cuma entry apa, nak ke mana. I can assure you, anda akan loss. Kalau itu perhatian anda dalam trading, iaitu kepada entry, anda akan banyak loss daripada anda buat duit. I can assure you that. Yeah? So, sebagai seorang investor, kepada pengurusan objektif anda. Berapa lama nak capai dia? Benda-benda ni kena ada kan? Saya trade sebab nak buat duit. Nak buat duit berapa banyak. Kalau jadi duit, apa jadi kepada dia? Okey? Dan apa matlamat saya? Berikan satu matlamat yang jelas. Sama ada financial freedom figure, satu pendapatan yang ekstra kita boleh dapat tiap-tiap bulan ataupun tiap 3 bulan ataupun satu jangka masa. Letakkan. Letakkan objektif. Okey? Berapa yang anda sanggup risikokan? Jangan cerita saya depo $50 je, saya tak perlu dengar benda-benda ni. Tak ada. Berapa kali depo tu? Kan? Setiap orang berniaga ni kena tahu berapa modal sebenar je. Ini bukan benda yang anda buat sebagai hobi. Dan pemahaman anda kepada instrumen ataupun pasaran yang anda dagangkan. Ya? Objektif sistem, berapa dia boleh buat? Berapa loss dia maksimum yang anda bagi dia? So, anda cuma trade dia, bukan trade market tau. Dan berapa yang anda kata dia gagal. Anda kena stop pakai sistem. Okay? Main fokus dalam sistem development adalah kepada pembentukan objektif. Bukannya kepada nak tahu ni buy ke sell. Bukan. Main fokus apabila anda membentuk sistem adalah sistem tu nak buat apa? Apa objektif dia? Jadi itu yang dulu. Bukannya teknik. Teknik sebagai dari sistem, tapi anda tu yang jaga sistem anda. Anda kena tahu apa anda nak. Okay? Jadi adakah dia untuk anda retire, bersara, untuk investment, mencapai financial freedom, untuk membeli rumah, kereta, budak sekolah, apa dia? Kenapa anda trade? Tanya soalan tu. Jangan cuma untuk extra income je. Boleh. Kalau anda memang dia untuk pendapatan tiap 3 bulan, okey ada banyak ni. 3 bulan ada banyak ni. Dan kita boleh gunakan dia untuk apa? Boleh. Untuk extra income tapi kena dirancangkan dengan lebih ada nombor lah yang anda nak. Kan? Dan kita tengok sistem tadi boleh capai apa kita nak. Okay? Pengurusan risiko bukan hanya kepada lot sizing. Pengurusan risiko termasuk bagaimana anda menguruskan dagangan anda. Bagaimana anda menguruskan diri anda. Jangan forex. Siang malam. Bangun tidur. Forex. Gosok gigi. Nampak macam forex. Itu Colgate. Bukan forex. Dan apa dia? Ada masanya. You have to be off the market. Lapangkan minda anda. Kalau anda tengah mengalami drawdown, macam mana anda menjaga perasaan anda? Sepatutnya tak ada perasaan. Tapi bohong kalau kita kata tengah float, kita rasa gembira. Tak ada. Jadi, how do you disconnect? Cara untuk disconnect dengan market tu adalah, maksudnya anda tak personalize
entry anda bila tengah float, anda rasa alamak, apa lagi aku nak buat ni kan. Aku buy dia jadi sell, sell jadi buy. No, you only look at the system. If the system nampak tak betul, then change the system. Faham? Anda nampak, oi, ni masuk je loss, masuk je loss. Then you don't use that system. Itu je. Because market remains there. Market ni benda yang bertukar-tukar. Sistem anda yang cuba membaca market. But if you don't know the performance of the system, 2-3 kali trade anda nampak loss, itu tak dapat. Dia kena dicuba untuk satu tempoh masa dan bukan guna duit betul. Gunakan demo, cuba dan anda nampak bagaimana, nampak dia boleh capai apa anda nak dan baru anda gunakan dia. Pengurusan sistem, itu dia tadi, expectancy dan berapa lot nak trade, berapa dolar nak trade per entry, itu kena diketahui. Okey, itu kena diketahui dan dia kena kepada anda. Anda yang bagi tahu aku letak banyak ni sahaja. Okey? Faham sistem yang anda guna pakai dan ketahui berapa nak trade per entry. Okay? Dan ini adalah caranya untuk anda mencapai anda punya objektif. Menerusi the right position sizing punya kaedah. Ya. Jadi ini adalah kerja daripada Dr. Van Tap. Anda boleh, saya tak tahu this still work or not. Sekejap saya tengok. This one still work or not. Mana kita nak. Okey. Baca kalau link ni work, saya dah letakkan dekat saya punya Dropbox tu, anda boleh baca untuk ni the risk reward system of the ni, where kita merekodkan setiap dagangan kita, rekodkan setiap dagangan anda dan ketahui, be able to answer this question. Satu entry dapat berapa? Average sistem anda. Berapa dapat sekarang? Dan do it for at least 30, itu adalah minimum, kepada 100 entry. Do it for at least 100 entries. Dan dapatkan, buat demo dia. Buat demo dia. Ini adalah benda yang anda nak gunakan seumur hidup. Bukannya hari ni trade, hari ni kaya, lepas tu berhenti trade. Tak. Ini something yang anda boleh guna pakai. So, what you do is anda dapatkan prestasi sistem anda. Okay? So, menerusi pemahaman kepada trading system, barulah dapat nak cerita konsisten. Ia bukannya konsisten income. Konsisten benda yang anda dapat. Kita selalu dengar, ini adalah something yang selalu kita dengar. Dia tu konsisten ke? Tak. Konsisten adalah kepada cara anda, bukannya teknik tu. Teknik tak ada konsisten tau. Dia turun naik. Macam kita berniaga, masa nak raya bagus. Jadi waktu dia bagus, kita tambah pekerja. Waktu dia tak bagus, kita tak tambah pekerja. Jangan buat hal. Kan? Jadi benda-benda ni yang anda kena set minda anda. Benda mengarut yang ada dalam retail, orang sebut, oh, teknik ni konsisten buat 20%. Bagi saya tahu mana teknik tu, setahu saya tak ada. Dia turun naik. Prestasi satu sistem. Cerita dia masa dia tengah naik ni, anda kena meletakkan position sizing yang sesuai. Anda tahu prestasi tu dengan simpan ini. Masa dia tengah tak bagus, anda kurangkan kos anda. Itu je. Sama macam berniaga. Kalau anda dapat konsep ini, then anda dapat buat duit. Faham? Kalau anda pergi jalan jalan tar kan, waktu bukan perayaan, waktu apa, tak adanya dia orang ni nak letakkan muzik lah, apalah, banyak-banyak depan kedai dia kan. Tambah pekerja dia buka 24 jam. Tak ada. Tapi waktu raya, waktu dia tahu, waktu tu ramai orang datang kan. Waktu tu dia buka 24 jam. Kalau dapat 25 jam, dia buka 25 jam. Faham? Ya? Sama juga macam trading system kita. Not from one entry terus bagus, satu terus hentak lot.
Apa selalu jadi? 10 kali entry, 8 kali kena BE, 1 TP, kali ke 10 tak ada account. Itu tak dapat. Dia dah doublekan account size dia. Baru satu TP besar kan. Keluar sikit duit, lepas tu double lot size sebab account dah double, account lepas tu senyap, tak ada account. Itu tak dapat. Okay? Konsistensi adalah daripada cara anda mengikut sistem. Goal fitting. Kalau fee swap nak masuk dalam risk reward tak? Itu kat demo Khairul. Kalau anda menggunakan akaun bukan Islamik, dia akan ada swap. Itu termasuk dalam anda punya calculation. Sebab itu you need to know, your system berapa lama nak pegang satu position, average dia. Berapa lama nak pegang, average. Sebab itu anda kena test sistem anda. Jadi kalau anda tahu pegangan dia sebanyak 3 hari, average, dan anda kirakan swap dia untuk 3 hari, masukkan dalam costing kalau holding satu position. Sebab itu semua cost. Kalau anda menggunakan Islamic account, itu tak ada. Okey? Performance revision. Setiap 3 bulan anda lihat kepada portfolio anda. Daripada fixed income dan variable income anda. Apa prestasi dia? If your variable income is doing less, anda akan allocate less. So ini kita ceritakan the biggest risk you can take is 60-40. Never put everything dekat variable. Maksudnya yang macam forex, currency, whatever, yang higher risk. Anda punya modal. The best is still 80-20. Maksudnya daripada modal anda, daripada wang yang anda nak laburkan. Okay? So anda revise, kalau tiap 3 bulan anda lihat bahawa anda bagus trading anda mungkin boleh turunkan yang ini 70-30. Lebih bagus lagi, anda mungkin turunkan kepada 60-40 dan seterusnya. 55-35. That is my maximum. I don't go for more than that. 45. I don't go more than that. That's my maximum, 55. Lihat kepada benda-benda ni. Anda cuma fokus kepada proses. Anda bukan fokus kepada satu entry, ni nak naik, ni nak turun. Bukan. Dia macam ni rupa dia naik, dekat sini nanti aku buy. Anda cuma fokus kepada proses. Barulah anda dapat bercerita mengenai trading system. Kalau anda cuma bercerita pasal satu entry, ni news malam ni nak naik, news malam ni nak turun, itu tak dapat. Itu tak dapat. Okay? Example opposition sizing model adalah ini. Kita akan ceritakan lebih lanjut dalam webinar mengenai position sizing model. Dan sebagai trader, kerja anda simple. Compelling market model. Buat satu cerita market yang anda faham. Kita boleh cerita pasal fundamental, sentiment, intermarket, technical. But trading is always about technical. Nak trading fundamental, mental jadinya. Boleh mental jadinya. Tapi apa yang saya guna pakai sebenarnya is incorporating all this. Iaitu kepada market dynamic. Market dynamic. Ni yang saya guna pakai. Everything is there. Everything. Melihat kepada technical untuk memahami whether faktor fundamental, faktor sentiment dalam market. The fundamental adalah kepada kaitan di antara indeks mewakili aset dalam market, US dollar mewakili harga dan yen mewakili costing kepada satu pelaburan. That's the fundamental side of this. Okay? Dan kita melihat kepada grouping dia, dollar pair, commodity dollar, index, yen dan juga commodity. Dan kita lihat berkaitan di antara pergerakan dia. Di mana dalam dua yang awal ni, ini berkaitan dengan pasaran saham, dengan aset, dengan pulangan kepada pelaburan aset dan jangkaan kepada pergerakan aset. Sekiranya aset meningkat, kita akan ada indeks yang menaik dan pada masa yang sama yen pair akan menaik. Pada waktu itu, kita akan nampak
kalau dalam fixed dynamic, US dollar adalah lower. Fixed dynamic ni adalah bila kita ada wave 1 ataupun wave 5 dalam indeks. Dalam indeks. Indices dynamic adalah bila indeks buat wave 3. Itu dynamic. Yen dynamic adalah bila kita ada retracement dekat indeks, retracement dekat indeks dan retracement dekat sini. Kalau retracement dekat sini, habis wave 5, kita akan ada yang lebih besar kan? A, B dan C. Maksudnya yen pair mungkin membuat 1, 2, 3. Ni wave 3. Jadi itu adalah yen dynamic. Okey, ingat dalam ini pun, dalam yang kecil ni pun ada 3. Okey, itulah yen dynamic. Di mana pada waktu tu yen kukuh. Pada waktu yen kukuh adalah satu. Okey. US dollar dynamic. Pergerakan US dollar sama ada positif atau negatif dan mempengaruhi pasaran. Positif US dollar dynamic adalah US dollar strength. Maksudnya kita ada dolar yang dalam wave 3. Ataupun dia sedang membuat satu yang dalam time frame yang kecil, kita ada dia sedang membuat satu impulsif ke atas ataupun impulsif ke bawah untuk negatif US dollar. Apa yang ada US dollar dynamic sekarang ni? Pair apa dalam dollar pair? Apa yang sedang membuat, apa yang dijangka membuat impuls untuk dollar pair? GBP US dollar. Nampak? Tak kita jangkakan dia buat wave C. Jadi wave C adalah impuls. Itu kita boleh track. Okey, jadi sinilah kita factor in intermarket, kaitan di antara indeks US dollar dan juga kepada dolar tu sendiri. Sequence analysis, apa dia? Ya, adakah dia tak complete lagi ke atas? 100% ke atas. Itu dimasukkan dengan sequences analysis. Adakah dia melihat kepada 3 wave ataupun 5 wave? Itu adalah kepada wave theory. Inilah benda-benda dia. I think, to me, untuk saya sendiri, ia cukup lengkap kepada saya. Ia boleh menjelaskan fundamental. Ia boleh menjelaskan kepada sentimen. Ia boleh menjelaskan kepada technical. Dan ia memberikan saya satu cara untuk nak tahu bila saya betul dan bila saya salah. That's the beauty of this system. Okey Rosdi, ambil masa Rosdi, ambil masa. Sebab dia adalah satu yang bagi saya lah, bila anda bercakap ni trading, you are trading on the chart. Anda tak trade kepada news flow tu. Sebab selagi dia tak buat higher high, itu belum lagi satu trend. Selagi tak buat lower low, itu bukan satu trend. Apa-apa pergerakan lain adalah ranging. Itu je. Sama ada kita tunggu correction habis ataupun dia meneruskan continuation untuk trend. Dua tu je. Kan? Itu je market. So apa saya guna pakai adalah the new added wave, di mana saya tak pakai yang 1930. Of course, asal-asal rule dia, wave 2 tak boleh bawah wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Itu hukum-hukum asas dalam added wave. Should not overlap wave 1. Saya letak lebih spesifik. Wave 4 tak boleh lebih retracement dia. 1, 2, 3. 4 tak boleh lebih daripada 50%. Kalau lebih daripada 50%, itu bukan satu impulsif. Bukan satu trending. Dia adalah lebih sebagai satu sama ada diagonal ataupun kita tandakan dia sebagai W, X dan Y. Sini ada A, B dan C. Saya akan tukarkan dia kepada tu. Ada lain-lain lah. Jadi kita akan lihat ke teknikal lebih lanjut. Buat benda simple. I'm using satu kaedah. Ini yang berlaku kepada GU sekarang. Kan? Sebab kita ada A, B dan C dalam keadaan terbalik.
Ni dalam trend terbalik di mana B kita dah move. Kalau ini buat lower low, ini masih wave 3. Ada tak masuk lagi? Sabarlah. Kalau ini wave, ini breakout, ini belum masanya untuk anda trade. Tunggu dulu, biar dia buat kerja dia. Don't worry. Ini masih 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda tunggu 4, 5, anda tunggu 1, 2, 3. Then sini baru anda short. Anda belum short pada waktu ni. Anda belum short. Ini masih lagi wave 3. Kalau dia breakdown ke bawah. So anda tak short. Kalau anda short kat sini, dia ada peluang bila-bila untuk buat yang sharp retracement. Anda tak masuk lagi. Anda akan tengok dollar index ni, wah, mencanak-canak. Euro USD mencanak, jatuh. Kan? Anda tak masuk yang macam ni. Anda tunggu habis. Tunggu habis kat sini. Itu kita lihat kepada market structure. Jadi anda boleh faham. Anda tak cuba untuk trade satu candle, kan? 2 candle, close. Itu ramai yang buat. Ini macam trading dekat bank. Anda bukannya duduk tunggu. Kalau anda akan dapati, otak anda penat tau. Duduk, tengok candle satu-satu berdebar-debar. Kalau buat duit, okey, seronok. Kalau tengah float, alamak. Anda akan dapati anda buat kerja tu. Janganlah. You are not trained to do that. Bukannya training daripada sudut teknikal. Sebab teknikal ramai yang dah tahu. Dia tak train daripada sudut emosi. Itu masalah dia. Dan anda menggunakan duit, anda tak kira tak ada stop loss dekat-dekat kat sini. Nak kena stop loss, alih stop loss. If you are doing that, sakit. Ni yang saya tengah tengok lah untuk GBP. Ni benda-benda macam ni lah. Kita tunggu dia buat habiskan, ni tengah break ke bawah kan. Biar wave 3 dia habis dulu, dan tunggu wave 4, dan tunggu wave 5. Lepas tu ada tunggu correction. Sambungkan 2 dan 4. Dia kena break out. Itu je, 3 wave. Boleh? Habis awal sikit sebab saya ada kena pergi dekat XM. Kita punya FB live pada malam esok. Jadi kita punya test run sebentar lagi. Apa dia? Kalau ada sebarang soalan, saya jawab 1 atau 2 soalan. Kalau ada sebarang soalan. Any question? Tak ada. Jelas where we are now dalam market, we do expect untuk indeks ke bawah, yen pair masih ke bawah, dollar pair masih ke bawah. Euro USD, GBP USD, AUD USD, UCAD masih ke atas. Clear kan? Very clear nowadays kan, Gusmin. Bila trade kan anda tahu apa nak tengok kan. Nak baca market, anda tengok dekat chart what is happening. Ini jadi, ini jadi kan. Simple kan? Mula-mula nampak apa benda, Zul cerita kan. After few webinar, itu je dia sebenarnya kan. It's all about things that you already know kan. High, low. Cuma nak faham correction saja kan. Itu je. It's all about the market structure dan anda tahu kan. Konsepnya simple sebenarnya. Tapi ambil masa nak faham bagi siapa yang baru-baru ikut. But after a while, anda akan dapati dia simple. Dia tak perlu pun anda tahu 1, 2, 3, 4. Ni tak payah. Kira je. Sini 1, 2, 3. Jadi kita expect bounce kan. Kita akan long daripada sini. Kalau dia bounce, dia tak berjaya, kita akan BE, dan kalau nak ambil separuh profit, ambil separuh profit. Kita expect ada 3 wave ke bawah. Ini sedang 1, 2, 3, 4, 5. So, tunggu je lah. Okey, kalau tak ada soalan, kita sudahkan webinar kita pada petang ni. Ingat, invest dalam satu sistem, ikut sistem anda, trade your system. Itu je. Jangan pandai-pandai trade market. Okey, bersama lagi pada sebelah malam nanti jam 9, Helmi pada jam 8. Jangan lupa kita punya Facebook Live di page Facebook XM, like XM punya FB
Okey? Malam esok. Malam esok. Thank you, Khairul. Thank you, Fan. Okey, jumpa lagi pada malam nanti dalam webinar malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia